Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa a'udzubika min syarri ma sana'tu alayya wa abu bizambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta illahi ta'ala astaghfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi yasir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Al-Malikul Quddus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Subhanallah ya amma yushrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Sidang penonton, sidang jemaah mata Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Khair. Suara kurang jelas Suara kurang jelas. Sekejap, naikkan volume. Maksudnya volume. Okey. Khair. Suara okey? Boleh suara okey? Okey. Sound okey Okey, suara slow. Okey, sekejap. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Macam mana suara okey tak? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sidang penonton, sidang jemaah mata Allah SWT. Khair. Baik, suara dengar macam jauh. Itulah. Saya malam ni saya buat juga live sebab saya sebenarnya berada di luar daripada tempat kebiasaannya. Manakah kita ada PKPB, jadi saya keluar sekejap, ada urusan insya-Allah. Walau bagaimanapun, alhamdulillah kita dah lepas pada solat tarawih tadi, baru selesai mengerjakan solat sunat tarawih. Dan saya ruangkan masa juga untuk kita live walaupun seketika mungkin insya-Allah. Saya tak bawa kelengkapan. Okey. Baik. Jadi insya-Allah pada malam yang penuh barakah ni, ya dalam kereta je. Hari ni malam dalam kereta, saya buat santai dalam kereta dan saya di luar kawasan. Saya berada di luar kawasan. Okey, saya berada di luar kawasan yang biasanya saya buat live. Dengan masanya ada ni, saya nak isi juga masa insya-Allah. Dengan ilmunya ada insya-Allah. Waalaikumsalam Puan Hanita Ali. Suara jelas. Okey? Okey je. No worries. Alhamdulillah. Kok mana pun kita kena isi dengan majlis ilmu, kan? Saya dah tekad, sekiranya tiada baru saya maklumkan. Semua saya lambat maklumkan tadi. Jadi tak apalah, kita jalan insya-Allah. Jalan juga, yang penting dakwah. Kita ambil yang semangat daripada almarhum Tuan Guru Datuk Ismail Kamus, kan? Semangat dakwah tu kita kena sampaikan. Macam mana pun keadaan, kita akan sampaikan ilmu. Khair. Mungkin malam ni saya tak panjang lah, mungkin dalam 30 minit. Kuliah kita 30 minit. Terus kepada tajuk yang saya nak sentuh pada malam yang penuh barakah ni, insya-Allah. Tajuk yang saya nak sentuhkan pada malam yang penuh barakah ni, yang mana tak jelas tu boleh pakai earphone. Baik, insya-Allah. Baik, khair. Baik,
bantu dulu sebarkan mana yang boleh insya-Allah. Jadi malam ni saya nak sentuh satu tajuk yang berkenaan bual bicara kita. Sebab saya nak live ni, saya nak ceritakan tentang bagaimana nak mengenal pasti perbuatan yang mengikut nafsu. Perbuatan mengikut nafsu ni. Sebab masih ada lagi yang mungkin kita keliru dalam nak menentukan yang mana dikatakan perbuatan ikut nafsu ni, Ustaz. Macam mana nak kenal pasti perbuatan mengikut nafsu? Sebab saya tadi tak boleh nak terfikir juga untuk kata tak apalah, postpone. Tak apa, nanti kita sambung lagi kuliah ni nanti. Cuma saya malam ni dengan ilham yang ada ni, dengan kajian yang ada, insya-Allah saya nak lontarkan juga soalan ni kepada senang penonton senang jemaah mata Allah SWT untuk memikirkan, adakah kita kena pasti yang dikatakan perbuatan mengikut nafsu? Nampak? Sebab ada orang dia guna perkataan contoh. Biasa kita kata perbuatan ikut nafsu ni kita kaitkan dengan apa? Dengan kahwin. Kahwin lebih dia ikut nafsu. Nampak tidak? Biasa kahwin lebih dia ikut nafsu. Biasa kalau kata kahwin lebih dia ikut nafsu. Kalau nak buat dia ikut nafsu. Macam mana kita nak katakan, Ustaz, macam mana nak ni, ikut nafsu ke tak ni saya ni? Baik. Jadi sedang penonton, sedang jemaah mata Allah SWT, bagaimana nak mengenal pasti perbuatan mengikut nafsu? Nampak? Dan perbuatan mengikut nafsu ni bukan kata dalam perbuatan yang nampak jelas maksiat dia. Yakni dalam perbuatan salah laku maksiat, yakni syariat, perbuatan syariat. Adapun perbuatan ibadat yang mana kita dah buat, contoh solat, pun boleh dikategorikan sebagai ikut nafsu. Macam mana tu, Ustaz? Okey. Okey. Puasa 6. Biasa kalau puasa ganti ni, ganti ada khilaf lah. Apa itu nanti kita jawab nanti, buat puasa nanti. Khair, nanti saya jawab, saya komen kat situ, saya copy paste nanti kat situ ya. Tentang komen nanti. Okey. Baik, yang perlukan lontaran Ustaz, masya-Allah. Mula dah. Okey. Ikut nafsu ni. Sebab kalau tak tahu nak jawab, kita confuse. Aku ni ikut nafsu ke ikut apa? Apa yang dikatakan nafsu? Pertama, soalan. Kita nak kena pasti apa yang dikatakan nafsu. Baik. Allah mengatakan bahawa dalam kejadian manusia ni dalam surah Asy-Syams. Asy-Syams, surah tu Asy-Syams ayat 8. Ayat 9. Surah Asy-Syams ayat 8. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Solat pun boleh ikut nafsu. Macam mana kata solat ikut nafsu? Macam mana katakan solat ikut nafsu? Jadi dakwah ni jadi dalam kereta pun jadi. Yang penting mesej saya nak sampaikan ni sebelum dia lupa kan. Poin ni penting. Tadi ada soalan tentang bagaimana kata ikut nafsu. Jadi saya terpanggil juga malam ni walaupun saya berada di luar kawasan. Saya nak ambil juga masa, tak lama pun insya-Allah. Supaya nak kena pasti yang dok kita nak faham sekarang ni, kita tak nak ikut nafsu. Kalau ikut nafsu, maka nafsu yang dikatakan ikut nafsu itu adalah membawa kepada kebendaan, membawa kepada kerosakan, ya. Sebab saya tak akan mic malam ni. Malam ni saya tak pakai mic yang tu. Jadi saya pakai apa yang ada je lah. Tak apalah. Mana yang ada, jalan. Kita jalan dulu. Nanti saya akan re-live balik nanti. Mungkin besok atau pagi saya akan sentuh balik tajuk ni. Cuma malam ni untuk kita sentuhkan. Yang pertama, bagaimana nak mengenal pasti perbuatan yang ikut nafsu. Contoh soalan yang saya katakan tadi. Solat pun boleh ikut nafsu. Solat pun boleh ikut nafsu, Ustaz. Boleh. Apa yang bagaimana yang kata solat ikut nafsu ni? Macam mana boleh kata solat ikut nafsu? Baik, pertama kita kena tengok. Nafsu ni, kalau perbincangan bab nafsu saja, saya ringkaskan perbincangan, ianya adalah berkaitan dengan dosa. Nafsu saja dikaitkan dengan dosa. Nafsu berkaitan dengan dosa. Kalau ikut tingkatan nafsu ada 7 tingkatan nafsu. Yang pertama, nafsu amarah.
Yang paling rendah sekali ni. Yang kedua, nafsu lawamah. Yang ketiga, nafsu mulhamah. Yang keempat, nafsul mutmainnah. Yang kelima, nafsu radiyah. Yang keenam, mardiyah. Yang ketujuh, kamilah. Baik, itu kalau perbahasan tingkatan nafsu. Tingkatan nafsu. Saya nak simpulkan ke bawah, selain daripada nafsu mutmainnah, sebelum capai ke nafsu mutmainnah ke atas, dia ada nafsu ke bawah tadi. Mulhamah, lawamah, amarah. Amarah paling bahaya. Amarah ni dia mengajak orang buat jahat. Amarah, dia mengajak orang buat jahat. Amarah. Bila sebut saja nafsu, dia memang akan mengajak pada dosa. Sebab tu Allah kata tadi, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Aku mengilhamkan ketakwaan, fujuraha, kefasikan, yakni dosa. Dosa orientasinya nafsu. Wa taqwaha, dan ketakwaan. Baik. Bila kata Allah yang ilhamkan ketakwaan dan fa'alamaha fujuraha wa taqwaha. Allah mengilhamkan sukma kefasikan dan ketakwaan. Beruntunglah mereka yang menyucikan, merugilah mereka yang mengotorinya. Baik. Pertama, bila kata nafsu lawamah, amarah, mulhamah, saya kategorikan tiga-tiga ini membawa kepada dosa. Ke atas, setelah tunduk dia, nafsu mutmainnah, nafsu radiyah, mardiyah. Itu yang dah diredoi, yang telah ditundukkan. Lepas tu kalau dipanggil nafsu mutmainnah, itu nafsu yang telah ditundukkan. Cuma asas nafsu ni, itu membawa kepada dosa. Baik, bagaimana dikatakan tadi, solat ikut nafsu. Nah, di sini, solat yang di dalamnya ada kehendak untuk riak. Untuk riak. Jemaah. Nah, jadi kehendak solat ibadat dah. Tapi niat dia, nafsu bukan duduk di luar. Nafsu duduk di dalam. Duduk di dalam. Dan ianya tersembunyi. Dan nafsu dia tak duduk dekat hati. Nafsu itulah duduk dekat yang dinamakan, itulah perasaan. Atau dipanggil perasaan. Nah, yang membawa kepada kebendaan. Nafsu yang ke bawah, mulhamah, lawamah, amarah, kebendaan. Nafsu orientasi dia kebendaan. Jadi soalan yang saya nak ringkaskan malam ni, solat ikut nafsu ni sebab apa? Solat yang nak untuk kebendaan. Cari kebendaan, itulah nafsu. Pertama, kita kena pasti dulu macam mana perbuatan untuk nafsu ni. Yang ikut nafsu ni, Ustaz. Maknanya perbuatan yang ikut nafsu ini adalah perbuatan yang mana zahirnya nampak ibadat, tetapi dalamannya mencari kebendaan. Itu nafsu. Itulah dia nafsu. Yang dikaitkan dengan penyakit hati. Yang dikaitkan penyakit hati. Sebab apa? Lawan kepada nafsu lawamah, mulhamah, amarah, lawamah, mulhamah ni, dia nama-nama je. Nanti saya terangkanlah secara ringkas. Saya nak tekankan, bila perbuatan yang berorientasikan kebendaan, maka itu potensi untuk mengikut nafsu itu tinggi. Kebendaan. Contoh, itu solat. Contoh, kerja. Bagaimana kerja meniaga ikut nafsu? Bagaimana ikut nafsu? Ikut kebendaan. Zahir ibadah, tapi dalam dunia. Itulah dia. Itulah ikut nafsu. Rasa sedih, okey. Nafsu ke? Ya. Sedih, perasaan. Gembira, perasaan. Sedih, perasaan. Gembira, perasaan. Okey.
sedih sebab apa? Kalau sedih sebab benda, itu nafsu lah. Dia ada tingkatan dia. Kalau sedih dia membawa kepada kejahatan, itu amarah. Sedih dia sampai nak merosakkan orang. Tapi kalau sedih dia sebab kebendaan, nafsu. Nafsu. Jadi sekarang ni, kita buat gembira sebab apa? Sebab duit. Nafsu. Gembira sebab duit. Sedih sebab suami. Nafsu. Menangis ketika solat macam mana Ustaz? Menangis sebab dosa silam. Itu bukan nafsu. Itu sedar. Itu kesedaran. Nafsu ni, straightforward dia adalah kerana kebendaan. Kerana kebendaan. Jadi, tapi orang tak boleh nak tengok dia ni buat sebab kebendaan ke tidak. Tapi siapa yang boleh nampak? Allah. Allah boleh nampak. Allah boleh nampak dia ni buat ikut kebendaan atau ikut iman. Zahir ibadat nampak, tapi batinnya ada dunia. Nah, itu ciri-ciri nafsu. Dan ini hanya Allah je tahu. Hanya Allah je tahu. Apa beza nafsu dengan kemampuan? Apa beza nafsu dengan kemampuan? Nah, perbezaan adalah kemampuan itu dalam konteks penggerakan nafsu. Nafsu tu bersamanya ada kudrat, ada kehendak. Itu dah kemampuan. Jadi kemampuan dipecah kepada dua. Dalam kemampuan dalam fizikal, kederat. Tapi dalam kemampuan kehendak. Kemampuan sedih. Kemampuan gembira. Pada nafsu tu dah ada dah kemampuan yang Allah bagi. Jadi tinggal lagi kemampuan nak bawa ke hala ke mana? Ke mana? Sedih dengan dosa. Dosa tu benda tidak? Dosa bukan benda. Nah, dosa bukan benda, bukan nafsu lah. Bukanlah ikut kebendaan. Malah nafsu yang telah ditundukkan. Nafsu yang telah ditundukkan. Ini, perbincangan ini saya nak bagi tahu. Sebab itu, perbarui niat. Dan hanya Allah je yang tahu menilai kita ni ikut nafsu atau tidak. Cuma kita bila ada ilmu, kita nak pastikan kita tidak ada orientasi kebendaan. Hati-hati sedang penonton, sedang jemaah mata Allah SWT. Apalagi kebendaan, puji-pujian kebendaan. Nak pengaruh makhluk kebendaan. Nak disanjungi kebendaan. Buat sebab manusia kebendaan. Tak buat sebab manusia kebendaan. Itu semua perkara-perkara yang membawa pada kebendaan. Solat nak murah rezeki banyak. Baik, rezeki banyak tu apa? Rezeki banyak tu apa? Kalau rezeki yang dia faham itu adalah duit, rezeki yang dia faham itu adalah benda, harta, jadi solat itu solat kebendaan. Nampak? Nampak tidak? Sidang penonton, sidang jemaah mata Allah SWT. Khair. Jadi sekarang ni, bila kata kita nak tahu dah bahawa sifat nafsu itu membawa kepada penyakit hati, membawa kepada kebendaan. Nampak? Ya, jangan risau. Soalan rezeki kita dah sentuh dah. Bila jadi risau kerana rezeki itu dibendakan. Bila rezeki dibendakan, rezeki itu ditukar dalam pemikiran dalam bentuk kebendaan, maka dia akan jadi nafsu. Dia akan jadi nafsu. Kahwin sebab nafsu. Kahwin sebab nafsu. Macam mana? Macam mana nak tahu kahwin sebab nafsu? Apabila kahwin nak suami je. Makna kahwin bukan kata kahwin lagi itu nafsu. Kahwin tu pun dah kira nafsu dah. Kalau dia nak suami je, nafsu lah. Isteri, suami kahwin nak isteri je. Dia tak nak didik, dia tak nak bentuk isteri tu sebab nafsu. Jadi jangan kata kahwin sebab nafsu. Itu kahwin lagi je nafsu. Lagi kahwin je nafsu. Tak, kahwin satu pun nafsu lah. Kalau kahwin dia sebab isteri je. Nak ada isteri je. Habis. Sedang penonton, sedang jemaah mata Allah SWT. Yang dimasukkan perbarui niat itu dalam ibadat umum. Sebab itu perbarui niat, kita perbetulkan tujuan. Yang dimasukkan perbarui niat, itu adalah perbetulkan kefahaman.
perbetulkan qasad kita. Dalam ibadah umum ataupun tujuan kehidupan ini seringkali kena diperhalusi, kena ditambah kefahamannya, baru sentiasa akan diperbetulkan. Ini tidak okey, dah faham. Apa lagi kerja sebab nafsu, nak pangkat, nak harta, nak naik, dapat anugerah cemerlang semata-mata, nak pangkat, nak harta, nak pengaruh. Itu semua sebab nafsu semata-mata. Zahir nampak ibadat, tetapi dalamnya dunia. Keluar cakap cari rezeki kerana Allah, tapi dalam hati dia nak dunia. Sedang penonton, sedang jemaah mata Allah SWT. Ya Tuan Muhammad Fuadi, itulah. Duk tengok juga, mana Tuan Muhammad Fuadi ni, nama tak naik lama dah ni. Mudah-mudahan sihat lah. Mungkin ada urusan yang banyak nak dilakukan dia. Baik, InsyaAllah besok saya ada lagi. Saya ada kuliah duha besok, InsyaAllah pukul 9.45 besok. Saya nak panjangkan isu nafsu ni, sebab saya nak mendalami tentang perbuatan mengikut nafsu ni. Sebab ada orang dia salah hukum, dia judge orang ikut nafsu, sedangkan dia faham tak ikut nafsu tu macam mana. Hati-hati. Ya, sama nafsu sarakah, itu nafsu amarah, nafsu membawa kepada kebendaan semata-mata. Jadi sedang penonton, sedang jemaah mata Allah SWT, nampak? Kerja sebab nafsu, solat sebab nafsu, kahwin sebab nafsu. Nafsu ni dia ada kemampuan, dia nak, dia ada kehendak dia. Kebendaan habis, semua tinggal. Sebab tu fa'alamaha fujuraha wa taqwaha. Masa dalaman bawa orang sakit tapi tak tahu diri itu sakit. Betul. Dia tak sedar dia sakit. Ini isu dalaman. Dia tak sedar dia sakit, malah dia nampak orang lain sakit. Orang yang sakit nafsu ni, dia akan nampak orang lain ikut nafsu, padahal dia yang ikut nafsu. Baik, seterusnya kita nak tengok kesan nafsu. Baik, katalah dia ni beria-ia menafikan, tak, saya tak ikut nafsu ustaz, saya tak ikut nafsu. Ustaz yang ikut nafsu. Tu dia. Ustaz kahwin lebih ikut nafsu. Saya seorang je kahwin, saya setia tak ikut nafsu. Tu dia. Baik, macam inilah. Apabila bertembungnya hujah yang menuduh kita, atau kita nak pastikan kita ni duduk dalam nafsu atau tidak. Nak tengok kita ni kondisi yang mana. Dah faham dah. Dah tahu dah. Tapi nak pastikan. Baik. Orang yang ikut nafsu, dia akan binasa. Itu yang kata ikut nafsu binasa. Ikut nafsu, binasa. Sebab itu dia kena, agar nafsu ini, dia kena faham dulu. Dia kena difahamkan, ditundukkan dengan kebenaran. Nafsu mutmainnah, nafsu yang telah ditundukkan dengan ketaatan. Nafsu yang mana keinginan dia itu, kemampuan dia itu dah pergi kepada ketaatan. Adakah berujar dengan seorang, memperuntukkan akidah seorang dengan kebenaran menjual atau nafsu juga? Kalau hujah dia itu sudah menampakkan kebenaran, contoh salah menyalah, merendah-rendahkan, naik marah, mula mengutuk, mula menghina, itu ikut nafsu. Tapi kalau hujah dia itu sekadar hujah, tiada kaitan dengan nafsu, maka okey. Okey. Saya berada di luar, Puan Nur Aini Jahuri. Kalau tidak, tak adalah keadaan begini. Cuma saya tetap nak bagi juga ilmu yang saya nak kongsikan, insya-Allah. Baik, habis. Tundukkan perasaan, tundukkan nafsu itu. Okey, baik. Orang yang ikut nafsu, perkahwinan, saya terus bagi contoh lah. Perniagaan yang ikut nafsu, dia akan berhadapan dengan kehancuran. Perniagaan yang ikut nafsu, dia akan berhadapan dengan ketakutan. Perkahwinan yang ikut nafsu, dia akan berhadapan dengan pergaduhan demi pergaduhan. Perkahwinan yang ikut nafsu, dia akan berhadapan dengan kecemburuan demi kecemburuan.
Perkahwinan yang mengikut nafsu, dia akan pergi pada, minta maaf, dia akan pergi pada penceraian. Perkahwinan yang ikut nafsu, dia akan pergi kepada prasangka-prasangka. Prasangka-prasangka. Ya, nafsu tidak boleh dibuang, Tuan Raja Sarizal. Kita sekarang bincang makam nafsu yang ke bawah. Nafsu malhamah, lawamah, amarah. Kita kena tundukkan nafsu sehingga dia menjadi mutmainnah. Kita kena pergunakan nafsu ke jalan kebaikan. Marah juga nafsu, tak boleh hilang marah. Ya, marah kepada kebendaan. Marah tetap ada, tapi marah kepada apa? Marah tentang apa? Kerana apa dia marah? Marah kerana apa? Marah yang kerana amarah, kemarahan itu akan menghancurkan dia. Marah kerana agama, kemarahan itu akan meninggikan martabat dia. Nampak sama tapi berbeza. Kahwin sebab nafsu, dia akan jadi melulu-lulu, terburu-buru. Nak cepat kahwin, pergi seberang. Dia tak boleh sabar. Amalan dia tak fokus. Dia akan marah-marah isteri pertama dia. Dia akan nampak salah orang lain. Malah lama-lama dia tawar hati. Itu mana tawar hati. Meniaga, ikut nafsu. Harta banyak, tapi takut habis. Harta banyak, tapi takut hilang. Nah, habis. Dia ujung-ujung orang yang ikut nafsu. Ujung-ujung orang yang ikut nafsu, dia akan binasa. Rasul pernah marah tidak? Pernah. Rasulullah pernah marah. Cuma marah Rasulullah SAW berkenaan bidang agama. Telinga Nabi merah. Marah Nabi diterjemahkan dalam peperangan. Baik, Nabi SAW, Nabi tidak marah directly. Tetapi Nabi ada sahabat-sahabat. Contoh, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an. Umar Al-Khattab radhiyallahu an terkenal dengan peribadi yang marah. Tetapi marah Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an, Nabi tidak padamkan. Nabi alihkan untuk agama. Itu Sayyidina Umar Al-Khattab. Kalau marah itu tidak dibenarkan dalam agama, sudah pasti Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an akan berubah sifat dia menjadi seorang yang lembut, seorang yang penangis. Tadi Umar Al-Khattab tidak. Ketegasannya tetap ada. Malah Nabi kontrol ketegasan Umar Al-Khattab radhiyallahu an. Maknanya Khulafa Ar-Rasyidin, apa-apa perbuatan yang ada pada mereka dan Nabi masih benarkan, maka itu juga boleh kita ikut. Nampak? Jadi pernah kacau bilau, macam mana bergaduh dia, akhirnya saya suruh kawan. Ya, insya-Allah. Boleh. Mengidam benda samalah tu. Dah terikut-ikut kebendaan. Jadi kena kontrol lah. Kena kontrol dengan apa kita kena fikirkan balik. Jadi kena kontrol dengan keimanan. Iman saja yang boleh menundukkan nafsu ni. Yang boleh menundukkan nafsu itu adalah keimanan. Jadi jangan contoh syaratut ta'am, suka makan. Betul lah Tuan Wan Janggut. Termasuk dalam Imam Ghazali rahimahullah ta'ala kata syaratut ta'am, orang yang suka pada makan. Hubbul mal, orang yang suka kepada harta. Hubbud dunia, cinta kepada dunia. Ya, sahabat Nabi pun garang-garang. Sayyidina Ali bin Abi Talib karamallahu wajhah garang. Khalid Al-Walid radhiyallahu an garang. Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu an, tak usah ceritalah garang betul. Kalau tawar hati, kalau orang tawar hati, itu kategori orang yang dah tunduk dengan nafsu, bukan menundukkan nafsu. Sebenarnya bukan tawar hati, tapi nafsu dah menguasai hati dia. Nafsu yang menguasai hati dia. Sidang penonton, sidang jemaah mata Allah SWT. Contoh, kisah ikut nafsu. Sa'labah. Sa'labah, meniaga ikut nafsu. Kisah Sa'labah. Dia susah. Sa'labah ni seorang sahabat Nabi. Hidup dengan Nabi. Yang sangat susah.
Jadi dia nak jadi senang. Macam kita kan, nak senang, nak ada harta. Lalu satu hari tu, setiap kali solat, saklabah tak sempat nak berdoa dengan Nabi SAW, lagi balik rumah. 3 kali saklabah buat, maka Nabi tanya, kenapa engkau balik cepat sedangkan orang lain semua tunggu doa aku? Maka saklabah pun cerita keadaannya. Saklabah bagi tahu bahawa isteriku di rumah tiada baju untuk solat, maka aku bertukar baju dengannya. Punya susah saklabah, sampai baju pun tak ada untuk solat. Maka Nabi nangis. Simpati. Nabi ni cepat empati. Tapi dalam begitu, Nabi tak nangis kerana kesusahan dia, tapi Nabi nangis kerana kesungguhan dia untuk beribadat. Lalu saklabah pun tanya, ya Rasul, alang-alang dah tanya, doakan aku ni supaya diberikan Allah rezeki yang banyak. Doakan aku. Dia minta. Jadi Nabi kata, sekarang dah terbaik dah. Sekarang dah baik dah. Maknanya susah sekarang tu dah baik dah. Maka saklabah pun mengayu. Nak juga. Tak apalah. Nabi pun doakan. Nak jadi cerita, maka makbullah doa Nabi. Saklabah jadilah seorang yang hartawan. Businessman yang berjaya. Kambing-kambingnya banyak. Tetapi apa yang berlaku? Dulu waktu susah, 5 waktu boleh jaga. 5 waktu boleh jaga. Tapi bila dah senang, daripada 5 waktu, 5 tak boleh nak berjemaah dengan Nabi SAW. Malah lebih parah daripada itu, saklabah di saat sahabat datang nak minta zakat, dia mula berkira-kira nak sedekah di jalan agama. Maka akhirnya saklabah mati dipijak oleh kambing-kambingnya. Nah, ini contoh ikut nafsu. Maknanya, cakap nak berniaga kerana Allah, tapi ibadat yang utama ditinggalkan. Solat tunggang langgang. Tak jaga solat. Itu ikut nafsu. Ikut nafsu. Boleh ke rasa mata pada suami kalau sebab agama? Tak boleh. Perempuan tak boleh marah. Begitu juga dengan seorang anak. Kalau sebab agama, takkan anak nak marah mak. Itu sebab agama kena tunduklah. Sebab agama ni maksudnya apabila agama dihina, Nabi dihina, Islam dihina, lelaki yang kena marah. Marah lebih cenderung kepada lelaki, bukan perempuan. Perempuan tak ada pegang sifat marah sepatutnya. Perempuan tak ada pegang sifat marah. Perempuan yang marah-marah, perempuan yang keduniaan. Perempuan yang marah-marah, perempuan yang ada kebendaan. Hati-hati orang perempuan. Siapa orang perempuan yang suka marah-marah, mana dia dah terjebak dengan kebendaan. Mesti dia banyak perhiasan. Mesti dia sukakan perhatian. Tak percaya tengok nanti. Dan mesti dia suka makan-makan. Perempuan yang suka makan-makan, suka perhiasan, suka puji-pujian, ni cepat marah. Sebenarnya orang perempuan tak ada marah. Mana ada kisah isteri-isteri Nabi yang pemarah? Cemburu adalah. Itu pun Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha. Itu pun sekali. Yang marah-marah mana ada? Isteri Nabi tak ada marah-marah. Dan kisah para pejuang-pejuang Islam, perempuan tak ada sejarah marah. Tak ada. Malah kisah, ada seorang ustaz tu, dia buat kajian kisah yang katanya isteri pada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu, katanya marah Sayyidina Umar. Itu riwayat tu ada kemuskilan sebenarnya. Dan kalau saya jawab pun, isteri Sayyidina Umar Khattab bukan marah. Dia bebel je. Bebel kerja rumah. Bukannya marah pada Sayyidina Umar Khattab. Tak boleh. Tak boleh. Itu nafsu tu. Ikut nafsu. Nah, jadi berbalik tadi. Saklabah habis binasa. Habis hancur. Dipijak oleh kambing-kambing dia. Nah, perempuan marah-marah, perempuan keduniaan. Ada perasaan. Perempuan ada perasaan. Betul ada perasaan. Siapa kata jangan sekarang ni tundukkan perasaan. Kalau ikut perasaan, Puan Nur Hashimah, mulia ke? Mulia ke? Nangis-nangis mulia ke?
mulia. Ha? Kalau ikutkan perasaan, ada perasaan. Apa maksud ada perasaan tu? Nah, apa maksud dia kata kami pun ada perasaan? Apa maksud dia? Nak ikutkan perasaan. Di akhirat nanti ditanya soal perasaan ke? Di akhirat nanti ditanya soal perasaan ke? Tak ada. Maknanya ikut nafsu lah tu. Nafsu. Bukan ada perasaan, ada nafsu. Nafsu ni perlu ditundukkan. Perasaan yang nak kita bawa itu adalah perasaan yang membawa kepada keimanan. Maknanya, kalau pemarah tak kuat makan, tak ada perhiasan. Sebab tak ada lagi. Cuba kalau diberi. Cuba kalau dibagi. Adalah tu. Jadi sedang penonton, sedang jemaah mata Allah SWT. Kalau marah anak tengok kepada apa? Apa isu yang dimarah? Marah ni bukannya dengan amarah. Tapi marah nak mendidik, itu cerita lain. Tapi dengan anak je lah. Marah dengan anak saja. Bukan marah dengan suami. Sedang penonton, sedang jemaah mata Allah SWT. Bebel bukan marah. Bebel tu just bagi tahu. Merungut. Tapi hati-hati. Takut-takut bebel dia pergi pada merungut dan mengungkit. Ikut nafsu juga nanti. Akhirnya dia akan ikut nafsu. Tugasnya mendidik. Tak, beletih bukan tabiat perempuan sebenarnya. Orang perempuan ni kalau nak beletih kena minta izin suami. Bukannya sewenang-wenang yang beletih. Kalau nak ikut dalam kitab Muhimmah, nak bercakap kena minta izin. Mana boleh beletih sebarang. Tak, maknanya ikut nafsu lah tu. Tak boleh ikut perasaan. Jangan pertahankan perasaan. Pertahankan perasaan, tiada apa pun kita akan dapat. Pertahankan saja dipanggil kemarahan dia. Habis. Nak perasaan yang macam mana, tunduk paras mana. Hingga perasaan dia tenang lah. Sehingga perasaan dia tidak lagi terasa dihina, terasa terancam. Terasa terhina, terasa down. Jadi perasaan tu kena dibuang. Itu ikut nafsu. Kena bawa kepada tenang. Mutmainnah, perasaan tu. Nafsu tenang, nafsu yang tenang. Ya. Kadang-kadang bebel marah dengan anak pun sebab dia marah dengan suami tu, marah ke anak-anak tu. Jadi sedang penonton, sedia jemaah mata Allah SWT. Beletih, ya. Beletih tu boleh jadi ikut nafsu. Sebab dia beletih mesti ada kebendaan. Beletih kena tengok. Kalau beletih sebab lambat solat, tak pandai mengaji, akhlak tak jaga, itu lain. Kadang-kadang beletih ni sebab kebendaan, sebab penat lah, itulah, inilah. Nah, betul Puan Nadia Sidi. Ikut Nabi kata, fal yakul khair auliyasmut. Auliyasmut. Berkata baik atau diam. Itu sebaiknya. Ikut hati mati, ikut rasa binasa. Statement tu masih belum tepat puan. Statement tu tak boleh pakai. Ikut hati yang bagaimana? Sebab kita memang kena ikut hati. Yang ini qalbi. Rasa memang kita akan ikut rasa. Tetapi hati yang mengenal Allah. Rasa yang benar. Dia tak boleh main pukul rata ikut hati mati, ikut rasa binasa. Tak, memang kita semua akan ikut berbalik kepada hati. Qalbi. Tapi kerana hati itu asyik ikut nafsu je, asyik ikut perasaan je, maka hati itu jadi sakit. Hati itu jadi sakit. Jadi sekarang ni, nak bagi tahunya, kalau kata tadi berbalik, kata meniaga ikut nafsu, maka duit banyak tapi masih tidak ada kebebasan keuangan. Masih terikat dengan duit. Masih tak nampak kesenangan hati dia. Itu meniaga ikut nafsu. Ujung-ujung, harta dia habis. Kalau tak habis pun, hati dia tak puas. Asyik tak puas hati je. Itu bertambah-tambah harta tu. Tukar itu, tukar ini, modify itu, modify ini. Dia tak puas, dia tak ada qanaah. Nah, sila penonton, sila jemaah mata Allah SWT. Kalau kahwin ikut nafsu, ini bukan 4 isteri ni. Seorang isteri je.
Seorang isteri kahwin ikut nafsu, isteri dia tak berubah-ubah perangai, masih sama perangai, itu ikut nafsu dah tu. Dia biarkan kejahatan, kerosakan pada isteri, ujung-ujungnya nanti Allah akan buat rumah tangga tu porak-poranda. Minta maaf cakap, saya kena bagi tahu kesan nafsu tu apa, supaya senang. Orang yang ikut nafsu mesti porak-poranda. Jadi kalau dia kahwin lagi, isteri pertama porak-poranda, isteri kedua pun porak-poranda, itu dua-dua kahwin sebab nafsu. Kalau dia kahwin lagi, isteri pertama dia okey, isteri kedua porak-poranda, perkahwinan kedua kerana nafsu. Perkahwinan pertama okey. Kalau perkahwinan pertama porak-poranda, perkahwinan kedua okey. Perkahwinan kedua itu okey. Perkahwinan pertama sebab nafsu. Poin kat sini yang saya nak cakap adalah, ikut nafsu itu akan menyebabkan terburu-buru. Tindakan dia tidak menentu. Fikiran bercelaru. Ikut nafsu, rumah tangga akan jadi hambar. Ujung-ujung tawar. Sudah tiada kenikmatan. Kerana apa? Dia hidup bersandarkan belayan. Hidup bersandarkan kebendaan. Dah lama pun tak cukup-cukup lagi. Tak puas-puas lagi. Kahwin dah lama dah. Bukannya setahun dua kahwin. Masih lagi isu belayan. Masih takut kehilangan. Itu perkahwinan nafsu tu. Allah nak uji. Sebab tu ta'adud poligami ni cukup bagus ujian nak menguji perkahwinan itu ikut nafsu ke tidak. Syukurlah ada ta'adud. Saya syukur. Sebab ta'adud menguji rumah tangga itu ikut nafsu atau tidak. Orang yang ikut nafsu rumah tangga mesti bercelaru. Mestinya. Hati-hati sedang penonton, sedang jemaah mata Allah SWT. Terburu-buru. Terburu-buru. Dia cepat melulu. Terburu-buru. Fikiran bercelaru. Lala sekali perangai macam hantu. Lala sekali perangai macam hantu. Wa na'udzubillah min zalik. Sebab tu orang kata kahwin. Itulah dia. Harta tak berkat, perkahwinan tak berkat. Itu je. Kahwin nafsu, kahwin satu. Kahwin ikut hati, kahwin empat. Dia bukan itu. Kahwin nafsu ni, kahwin nafsu, kahwin 1, 2, 3, 4, mana-mana boleh jadi nafsu. Macam mana nak tahu? Bila porak-poranda. Kalau porak-poranda tu sebab nafsu tu. Porak-poranda sebab nafsu. Kalau ikut hati, hati pula ikut apa? Hati yang macam mana? Puan Hamizi. Hamizi Hamzah. Tuan ke puan ni? Puan kot Hamizi. Ikut hati bagaimana? Kalau ikut hati yang mengenal Allah, kahwin 4 bahagia. Hati yang mengenal Allah lah. Tapi kalau hati masih tunduk dengan nafsu, kahwin 4, walaupun ada 4 orang isteri, tapi masih bergaduh sana sini. Dia tak ada jawapan, dia cakap lah, adat lah ustaz, adat lah tu. Dah 4, patut expert lah. Kalau kahwin 4, dah expert lah. Masih gaduh-gaduh ni belum expert lah tu. Kahwin 4 buat apa? Macam lagu je. Boleh. Wallahualam. Kita jangan tuduh direct macam Daim Farhan. Kita jangan tuduh direct. Saya tak sentuh mana-mana pihak. Cuma kita boleh fikirkan untuk diri kita. Jangan tengok orang lain. Tengok diri kita. Banyak kes kahwin porak-poranda. Ya. Yang porak-poranda, minta maaf cakap. Tolong cek balik. Sebab tu, saya akan panjangkan kepada Jaiz nanti. Saya akan pandangkan kepada Jaiz untuk buat, dia panggil kaunseling. Dia bukan panggil kaunseling lah. Lebih kepada tazkiyatun nafs. Penyucian jiwa bagi orang yang nak kahwin lagi yang ada rekod penceraian. Sebab biasa penceraian mesti ada rekod. Dia ada back record dia. Bad record, back record. Ada dia panggil traumatik dia. Hati-hati.
Kalau pura-pura bahagia pun akhirnya habis. Akhirnya habis. Sama juga. Pura-pura pun hancur. Pura-pura pun hancur. Dia takkan boleh tahan. Kita akan buat. Sebab tu yang kahwin lagi, yang porak-poranda, yang penceraian, dia ada isu. Kalau tak ada isu, takkan bercerai. Takkan saja-saja suka-suka jumpa hakim. Ya Arif, saya nak bercerai lah Ya Arif. Kenapa? Saya seronok sangat dengan isteri saya ni. Jadi saya nak bercerai lah dengan dia. Saya dah puas dah. Ya Arif kata, hampa ni gila makan pek kuda kata. Sama dengan isteri. Isteri pun sama. Dia kalau tak cerai tu, dia tak puas hati tu. Nafsu dia bercelaru. Minta maaf cakap ya, sidang penonton, saya terpaksa cakap. Sebab ada orang cuba menunjukkan baiknya penceraian tu. Akhirnya dia bercerai tak rasa bersalah pun. Dia menanggap benda tu satu benda yang dibenarkan dalam agama. Memanglah agama benarkan. Kalau tak ada penceraian, macam mana kes-kes kalau benar-benarnya kena bercerai? Contoh, kena tindas, kena pukul sungguh-sungguh yang menyebabkan merosakkan badan, itu habislah, teranaya lah. Tapi cerita je, yang saja-saja, yang isu sikit, cemburu, suami kahwin lagi, itu ini, cerai. Hati-hati. Hati-hati. Sebab memang, kena balik. Kena saya melihat. Dalam peniaga pun sama. Mana-mana yang pernah jatuh perniagaan, jatuh berkali-kali itu kena juga ditazkiyah. Kena juga. Ya, tak percaya, tengoklah. Tengoklah, biasanya yang ada pernah kes cerai-cerai ni, tengoklah. Mesti ada conflict of interest dia. Dia kahwin lagi sekali, kalau dia tak clear kes cerai dia, hati-hati. Dia akan jadi burden untuk perkahwinan yang akan datang. Perempuan ataupun lelaki yang nak kahwin lagi pun sama. Dia tak boleh main kahwin begitu je. Dia kena cek isteri pertama dia. Isteri pertama dia itu dalam tekanan atau dalam kerelaan. Kalau kahwin dalam tekanan, sama je impact dia. Dia akan merosakkan. Sama tak kisah sebab penceraian apa pun, kalau isunya tak puas hati. Tak puas hati. Dia ada isu nafsu, kebendaan dekat situ. Allah akan pergi kepada kerosakan. Sebab tu kena cek muhasabah balik. Muhasabah balik. Ada isu-isu yang berlaku. Ya, masing-masing buka aib, tak puas hati lah. Tak puas hati lah. Itu jadi isu. Ya, itu jadi isunya. Kalau tak ada bad record, kena tengok juga fahaman dia macam mana. Kalau tak ada bad record, gaji 1,500 itu ikut mahkamah. Budi bicara mahkamah. Ada satu kes tu 800 gaji lepas. Ni Ustaz Sujak. Ni sekarang penolong pengarah bahagian dakwah Ustaz Sujak. Dulu nikahkan saya. Dia bagi tahu gaji 800 lepas poligami. Okey je. Tapi kena tengok hakim lah. Kalau hakim kata okey, okey lah. Kebendaan lah tu. Kalau ya, kalau saya jadi nikah, saya tanya habis. Berpeluh. Bagus. Kalau lepas bercerai, kemudian makin dekat dengan Allah, Puan Nur Asmah, bagus. Ada orang dia anggap perceraian itu satu kebebasan bagi dia. Hati-hati. Saya minta maaf lagi sekali. Minta maaf banyak-banyak. Bukan kita nak pandang serong dengan perceraian, tetapi kerana tidak ada penekanan perkahwinan ikut nafsu atau tidak, maka perceraian dianggap satu benda yang biasa. Biasa. Cerai yang pertama biasa, cerai kedua biasa, cerai ketiga biasa. Orang dulu-dulu cukup malu nak cerai. Tok Nyang kita dulu cukup malu nak cerai. Tapi akhir zaman ni, senang dia. Asal nak kahwin lagi dia cerai. Asal tak puas hati dia cerai. Ini yang berlaku. Sidang penonton, sidang jemaah mata Allah SWT. Khair. Sama. Suami yang kahwin kerana kebendaan, dia tidak akan mampu menjalankan tanggungjawab. Sebab tu akhirnya dia akan culas dengan nafkah. Dia tinggalkan isteri setahun tak bagi nafkah. Suami itu kebendaan lah.
Bercerai lebih baik daripada hidup membuat dosa. Nak bagi tahunya, punyalah Allah Ta'ala ni bagi jalan keluar. Sebab apa? Sebab nak bagi tahunya, bila perkahwinan itu dah memang berada dalam dosa. Memang. Sebab tu Allah bagi jalan keluar dengan talak. Tapi nak bagi tahu, dia keluar kerana dosa tu. Sebab tu, sebab buat dosa tu dia keluar. Jadi cuba fikir. Ending dia kerana dosa. Terang-terang lah tu. Sebab tu perceraian tu, orang kata saya nak bercerai daripada buat dosa. Buat apa? Maknanya, last dia nak bercerai tu kerana dia buat dosa. Adakah itu pengakhiran yang baik? Adakah pengakhiran yang baik walaupun dia nak lari daripada dosa itu? Maknanya perkahwinan dia itu ending dia adalah dengan dosa. Sebab tu lepas bercerai dia kena taubat. Dia kena mandi taubat, solat sunat taubat sungguh-sungguh. Kalau tidak, nanti perkahwinan baru dia porak-poranda. Jangan main-main. Kebanyakan polistri, betul? Jadi senang penonton, senang imam mata Allah SWT. Ada seorang ustazah poligami bagi nasihat kalau rasa tak puas hati lebih baik pisah saja. Betul ke nasihat macam tu? Ini nasihat untuk merosak ni. Asal tak puas hati dia berpisah. Asal tak puas hati dia berpisah. Atau hidup ni untuk apa? Patut carilah kenapa tak puas hati tu. Tak puas hati tu sebab jauh daripada Allah. Kahwin sebab nafsu. Ingat, betulkan niat balik. Kahwin sebab nafsu tu jadi huru-hara tu. Mudah-mudah je. Orang dulu-dulu. Orang dulu-dulu. Cerai yang keempat. Ya. Dia anggap dosa. Orang dulu-dulu sensitif buat dosa ni. Zaman sekarang ni, nuduh orang buat dosa. Nombor satu, buat dosa pun tak ada masalah. Hati-hati. Jadi apa pun ceritanya, poinnya macam mana kita nak tahu bakal suami itu kahwin sebab kebendaan. Dia tidak membawa kepada kebaikan. Yakni pertemuan dengan dia tu, kita tak bertambah amal. Salah seorang. Kalau kahwin tidak membawa kepada bertambah amal, yakni perjumpaan itu tidak membawa kita nak beribadat. Tak ada rasa. Malah, wa na'udzubillah, nak bermaksiat pula tu. Itu kebendaan. Tak ada apa-apa impact. Kehadiran lelaki itu dalam hidup seseorang itu atau kehadiran perempuan itu dalam hidup lelaki itu tak buatkan lelaki itu lagi nak kuat ibadat. Kehadiran lelaki itu dalam hidup perempuan itu tidak membuatkan perempuan itu nak kuat ibadat. Itu kebendaan. Benar. Sebab itulah tadi Puan Siti Hawa, sebab tu saya bagi tahu tadi. Kita kena tahu adakah keadaan kita ni ikut nafsu ke tidak. Sebab tu tadi saya bagi tahu di awal tadi. Ini kebendaan. Kita buat kesimpulan ni. Alah pukul 11. Nak kejap-kejap lama juga. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nak balik rumah ni nak balik rumah. Okey. Baik. Siapa yang tak jaga akhlak, rosaklah ibadah. Benar. Jadi nafsu itu akan merosakkan akhlak. Puan Asha Paris betul. Yakinnya kamu kena yakin dengan Allah. Yakin dengan Allah. Baguslah tu bila makin mengaji makin yakin. Makin mengaji makin yakin. Baguslah, bukan yakin nak kahwin lagi, tapi yakin dengan Allah bahawa Allah boleh bantu untuk kahwin lagi. Baguslah tu. Dia sebab nak kahwin lagi dia makin baik, makin jaga solat, makin kita lebih jaga isteri yang sedia ada. Baguslah tu. Dia makin nak bertanggungjawab. Biasa kalau jaga lagi ramai ni, kita akan lebih teliti sepatutnya. Kalau yang makin ramai huru-hara, maknanya itu kebendaan. Itu lupakanlah. Perkahwinan yang tak betul pun macam tu. Kahwin tidak menambah iman dan amal, itu kebendaan. Orang dulu sifat malu pada Allah. Betul. Malu. Dapat suami itu anugerah. Malu nak cerai. Malu. Allah tentukan jodoh. Betul Allah tentukan jodoh. Jadi tak usah risaulah kalau tiba-tiba nak kahwin lagi tu. Dan Allah tentukanlah. Janganlah marah. Allah tentukan jodoh, tapi penceraian jangan salahkan Allah. Penceraian kerana diri sendiri. Sebab penceraian itu yang mana bawa kepada keburukan. Itu berasal daripada kesilapan diri sendiri. Kita yang menempah penceraian. Ada suami
tak nak taat, cerailah. Ada isteri tak nak didik, bercerailah. Lepas kahwin tak nak tambah ketaatan. Solat sama je macam solat bujang. Waktu bujang solat macam tu, macam patok ayam, tap. Lepas kahwin pun sama. Ni mengundang penceraian tu. Sama juga dengan isteri. Sebelum kahwin bujang pun sama. Lepas kahwin pun sama. Nampak? Mengundanglah tu. Allah jodohkan, tetapi menjaga jodoh itu Allah serah balik pada kita. Dah kahwin kan? Dah ada tugas-tugas kan? Buatlah. Macam bawa kereta lah. Allah bagi bawa kereta. Allah anugerahkan kita bawa kereta. Tapi cara bawa tu pulang masing-masing. Berbalik dengan surah tadi, Asy-Syams. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nampak tidak? Allah ilhamkan sukma kefasikan dan ketakwaan. Beruntunglah mereka yang menyucikan, merugilah mereka yang mengotorinya. Nampak tidak? Jadi sidang penonton, sidang jemaah mata Allah SWT. Jadi di sini, mari kita sama-sama betulkan kembali. Saya seru pada diri saya juga untuk perbetulkan. Kita kok mana makin lama kena makin berubah perangai kita. Kahwin kena makin bertambah amalan kita. Kita tak boleh solat macam orang bujang dah. Solat yang ada seorang isteri, solat dengan yang ada 2 isteri, solat yang ada 3 isteri, dia tak boleh sama solat dia. Dia tak boleh main gear kereta standard, dia kena modify. Dia kena upgrade. Kefahaman kena upgrade, keyakinan kena upgrade. Kalau jumpa yang tak pada Allah, boleh buat nombor 2 kan? Boleh. Saya sokong. Menambah ketaatan, menambah seri lagi. Bagus, itu amalan. Itu amalan. Apa salahnya amalan? Baru 1 bulan bercerai. Jaga jodoh. Betul. Sekarang ni jaga jodoh mengikut apa yang Allah suruh. Jaga jodoh ikut apa yang Allah suruh. Kalau Allah suruh taat, taat. Kalau suruh didik, didik. Kalau perkahwinan yang ikut nafsu, dia tak taat, dia tak didik. Itu ikut nafsu. Tak kisahlah kahwin 1 ke, 2 ke, 3 ke, 4 ke. Kalau dia kahwin, dia tak mampu didik isteri dia. Kalau dia kahwin, dia tak mampu taat suami dia. Itu perkahwinan nafsu. Jadi tak payah nak hukum-hukum kahwin sebab nafsu. Siapa yang sebab nafsu, dialah rasa sendiri. Dia tanggung sendiri bebanan itu. InsyaAllah. Jadi saya rasa cukup setakat itu. Terima kasih. Jadi kita sambung lagi pada kuliah kita besok. InsyaAllah 9.45 pagi kuliah duha. Lebih proper lah. Ini buat bicara dalam kereta ni mana dan. Apapun saya harap mesej yang nak disampaikan pada malam ni tercapailah. Ya. Saya seru pada diri saya dan semua yang mendengar, marilah sama-sama buat sebab kebenaran, buat sebab keimanan, berpesan-pesan dengan kebenaran, berpesan-pesan dengan kesabaran. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Baik, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Insya-Allah. Jadi cukup setakat itu saja. Terima kasih banyak kerana sudi meluangkan masa. Minta maaf di atas segala kekurangan. Apapun, mudah-mudahan sampailah maksud tujuan kita untuk bual bicara ilmiah pada malam ini, insya-Allah. Mudah-mudahan kita tak nak buat sebab nafsu, kerana dia akan membuat kita lebih haru biru, hidup kita lagi tak menentu. Akhirnya perangai macam hantu. Kita tak mau jadi macam tu. Insya-Allah, insya-Allah bagus-bagus. Malam ni tak ada pakai seban. Insya-Allah. Khair. Jadi cukup setakat itu saja. Terima kasih lagi sekali. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wa bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim wal asr. Innal insana lafi khusr. Illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu alam bis sawab. Takbir. Allahu akbar.